SPR mesyuarat Jumaat ini tentukan status Parlimen Padang Serai. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Status pengundian untuk kerusi Parlimen Padang Serai Kedah akan ditentukan melalui satu mesyuarat khas oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Jumaat ini. Ini susulan kematian calon Pakatan Harapan Parlimen tersebut, M. Karupaya, pada pukul 2.27 petang di Hospital Kulim. Setiausaha SPR Datuk Ikmaluddin Ishak memaklumkan SPR telah menerima writ pilihan raya yang dipulangkan oleh Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Parlimen Padang Serai menyatakan fakta berkaitan kematian calon berkenaan. M. Karupaya, 69 tahun, dilaporkan dimasukkan ke hospital pada 14 November selepas rebah ketika berkempen. Berita kematian itu disahkan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh. Melalui laman Facebook, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution Ismail, turut memaklumkan berita pemergian Mendiang. Mendiang merupakan bekas pegawai Warren 1 Angkatan Tentera Malaysia dan Ketua Cabang Keadilan Padang Serai. Jentera Barisan Nasional perlu lebih proaktif dan menguasai penggunaan media sosial untuk menjawab dan menerangkan manifesto yang digariskan kepada rakyat, terutama pengundi muda. Menurut Perdana Menteri, sentimen anak muda terhadap parti itu adalah baik. Kita jual produk kita yang baik, pasti orang akan menerima kita. Ya. Dan saya dah beritahu, tak perlu nak serang peribadi sesiapa. Yang pentingnya adalah mereka menerima kita dengan apa yang kita janjikan untuk mereka. Rakyat percaya kepada kita kerana bukti kita selama 60 tahun kita yang membangunkan negara ini, yang mampu menjaga kepentingan rakyat. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis sembang santai bersama penduduk setempat di Dewan Orang Ramai Mengkarak Stesen Bera. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia antara inisiatif memastikan masyarakat luar bandar, khususnya golongan B40, tidak ketinggalan dalam era digitalisasi. Perdana Menteri berharap agihan peranti secara percuma kepada pelajar yang layak dapat meringankan beban ibu bapa. 400,000 peranti diagihkan secara berperingkat kepada pelajar B40 di seluruh negara. Kalau ada peranti, tidak ada capaian internet, tidak ada makna juga. Sebab itulah di bawah Kementerian Tan Sri Anwar, di bawah KECOM, kita mempunyai program yang disebut Jendela, Jaringan Digital Negara. Fasa pertama sehingga 2022. Fasa kedua 2022 sehingga 2025. Yang mana sasaran kerajaan capaian internet 100% ke seluruh negara. Di Bera ini, setakat ini saya difahamkan 95% daripada seluruh kawasan di Bera ini telah mendapat capaian internet. Dan insya-Allah saya percaya tahun depan Bera pun akan mendapat 100% capaian internet. Penerima peranti siswa terus diingatkan supaya tidak menjual peralatan elektronik berkenaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, niat kerajaan adalah untuk memudahkan mereka yang datang dari golongan B40 untuk meningkatkan mutu pelajaran. Setiap program yang dilaksanakan juga adalah untuk manfaat kepada semua pelajar. Ini bukan soal orang miskin. Ini soal mentransformasikan negara kita masuk ke alam dunia digitalisasi untuk merapatkan jurang yang kita panggil digital divide, untuk menjayakan apa yang kita panggil digital literacy, agar penggunaan internet dan menggunakan connectivity just as part of everyday life.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan program sesi pengagihan peranti siswa keluarga Malaysia di SMK Mengkarak Bera. 160 pelajar tingkatan 6 menerima peranti siswa keluarga Malaysia. Sukalah sebab peranti ni dapat tolong saya nanti untuk buat kerja khusus untuk STPM. Saya harap nanti untuk tahun-tahun akan datang akan ada lagi peranti siswa ni untuk adik-adik yang akan datang lah. Perasaan saya gembira. Penerima akhir dari SMK Terian. Syukurlah. Kerajaan prihatin bantu saya dalam memudahkan urusan pembelajaran saya. Banyak kerja, homework semua kan senang nak buat kerja. Muhammad Jaafar. Tak, handphone je. Susah sebab tu kecil kan. Ini luas sikit dah. Program penunaian bantuan keluarga Malaysia BKM Fasa 4 diteruskan hari ini. Di Kuala Selangor, ia melibatkan 32,000 penerima dengan nilai bantuan 12 juta ringgit. Majlis penyerahan BKM dihadiri Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Untuk BKM Fasa 4 Kuala Selangor, jumlah yang diterima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Saya berterima kasih sangat-sangat kepada yang beri BKM kepada saya dan yang memberi pun bersyukur sangat saya yang dapat menerima kepada Allah. Tadi saya dah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan bagi makcik. Makcik pun ada anak istimewa satu rumah. Penyerahan berlangsung sehingga Jumaat ini termasuk 4,000 penerima tunai yang bernilai RM1 juta. 100 penduduk Tapah menerima surat tawaran program latihan NIOSH di bawah tajaan Geran Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK 2022. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, program dilaksanakan secara berperingkat bagi melahirkan modal insan cemerlang dalam kalangan pekerja. Geran khas PTPK juga dapat membantu pekerja atau graduan untuk menjalani kursus latihan secara percuma bagi meningkatkan kemahiran dalam pasaran pekerjaan. Kita perlu lahirkan modal insan. Apabila sebut je pembangunan berarti melahirkan modal insan. Dan sejak saya jadi wakil rakyat, saya telah pun mengadakan program-program seperti ini secara berperingkat. Bukan baru kita adakan. Program memang ongoing di Parlimen Tapah daripada awal. So program ni macam rakyat yang kata yang belajar lepas tu dah graduate. So dia akan ambil kursus-kursus untuk meningkatkan. Lebih RM2 juta diperuntukkan Kementerian melalui NIOSH dalam membangunkan industri kemahiran di seluruh negara. Berbaki 2 hari sahaja lagi kempen PRU15, pelbagai pendekatan dan strategi telah diambil baik calon maupun jentera parti masing-masing. Calon BN Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin menghadiri sesi town hall bersama 600 pelajar STPM selangkah ke Menara Gading bersama ikon Malaysia. Pada majlis ini, beliau turut menyeru agar mahasiswa lebih kreatif menggunakan kemahiran yang dipelajari untuk kekal relevan dalam pasaran kerja. Bagi calon Perikatan Nasional Dun Titi Tinggi, mewakili Perikatan Nasional Izizam Ibrahim, fokus utama kempennya adalah bagi menjaga kebajikan penduduk serta meningkat taraf hidup dalam kalangan peneroka. Sementara itu, seorang lagi calon dari warisan di Dun yang sama, Hau Hock Kong, pula fokus kepada usaha meningkat taraf kesihatan penduduk. Di Labuan, calon yang bertanding terus giat menjalankan kempen bertemu masyarakat. Calon BN Labuan, Datuk Bashir Alias bertemu pengundi di Kampung Sagu King menerusi program ceramah. Manakala calon Parti Warisan Datuk Rozman Isli turun padang berjumpa pengundi di peringkat akar umbi juga menerusi sesi ceramah umum. Di Kedah, pelbagai pendekatan unik diambil bagi mendekati masyarakat setempat. Antaranya, kejohanan Muay Thai terbuka
Bila menyantuni golongan veteran, Haliah Said, 80 tahun, di Kampung Hutan Betut yang pernah mengundi 12 kali. Meski lumpuh sebelah badan akibat strok, beliau tetap semangat untuk memilih calon pada hari pengundian nanti. Turut ziarah beliau, calon BN Parlimen Al-Usta Tan Chee Heong dan bekas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Kelayakan pemilih bagi pilihan raya di Malaysia sudah termaktub dalam perundangan tertinggi negara. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan setiap warga negara berusia 18 tahun dan ke atas yang berdaftar sebagai pengundi berhak mengundi. Bagaimana pula dengan hukum mengundi bagi memilih pemimpin dalam konteks Islam? Pasukan Sahih Berimbang melalui wartawan Andi Reza Rohadian memperincikannya dalam segmen Undi Kita. Kepimpinan merupakan perkara yang amat dititik beratkan Islam. Menurut Al-Quran, kepimpinan dan Islam sama sekali tidak dapat dipisahkan kerana tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah untuk menjadi pemimpin atau khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ramai tokoh dan ulama Islam telah memberi penjelasan tentang perkaitan antara agama dengan kepimpinan. Hidup kita ini kalau tidak ada orang yang menunjuk, tidak ada orang yang mengajar, tidak ada orang yang memberikan guide ataupun laluan yang betul, maka kita akan sesat. Jadi oleh kerana itu, kita kena banyak menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dan tauladan. Misi utama pemimpin ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memakmurkan dunia. Tanggungjawab tersebut bukan pilihan, tetapi kewajipan yang perlu dilaksana sebaiknya. Bila seseorang itu naik menjadi pemimpin, apa perlu dia lakukan? Iaitu memastikan undang-undang terlaksana dengan betul, dilaksanakan dengan betul, amanah itu berlaku. Jelas, pelantikan pemimpin merupakan kewajipan demi kemaslahatan Islam dan umatnya. Islam tidak menetapkan bagaimana konsep untuk melantik pemerintah, terpulang kepada ijtihad, iaitu penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang tidak bercanggah dengan syarak. Di Malaysia, pelantikan dibuat menerusi pengundian dalam pilihan raya. Zaman Nabi tidak ada mengundi macam sekarang. Kita ada sistem khalifah. Namun begitu, tidak semestinya kita ambil sebiji apa yang berlaku di zaman Nabi, sebab zaman itu berubah, teknologi berubah, cara pemilihan berubah, cara orang kata apa bertemu antara para pemimpin itu berubah. Sekarang kita ada parlimen, kita ada sidang dud. Persoalan seterusnya, individu bagaimana yang wajib dipilih untuk menjadi pemimpin? Kita mahu pemimpin-pemimpin yang mereka ini taat kepada Allah dan Rasul. Sebab itu arahan Allah, bukan arahan saya. Pemimpin itu mestilah amanah, adil, bijaksana, tahu macam mana nak menguruskan negara. Seorang yang profesional, yang tahu nak bekerja. Itu sebabnya menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memilih pemimpin yang mempunyai kriteria ini dengan keluar menguji. Umat Islam bertanggungjawab sepenuhnya dalam setiap perkara yang dilakukan, termasuk dalam soal pemilihan pemimpin. Diindang, ditampi teras, dipilih antah satu-satu. Jikalau menampi, jangan sampai tumpah padinya. Justru, mulakan setiap perkara dengan ilmu. Jangan sambil lewa atau terburu-buru. Pilih pemimpin yang betul-betul layak berpandukan kriteria ditetapkan dalam Al-Quran. Mohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji latar belakang calon,
kemudian tanya kepada pakar dan terakhir bertawakal. Semoga pemimpin yang dipilih mampu menjadikan Malaysia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Reza Rohadian, Berita RTM. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, gelanggang PRU 15 sudah dibuka. Andalah penentu kepimpinan dan masa depan negara. Ikuti liputan komprehensif PRU 15 dari seluruh negara, mulai berita pagi hingga berita tengah malam. Laporan langsung dari ratusan lokasi sepanjang tempoh berkempen hingga ke detik keputusan rasmi. #MyPRU15 yang sahih di RTM. Semua agensi perlu menitik beratkan koordinasi bantuan dan operasi menyelamat penduduk terjejas banjir. Penekanan itu bagi memastikan misi bantuan dapat dilaksana dengan berkesan, tepat dan cepat. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerusi hantaran di Facebook Istana Negara bertitah, koordinasi yang baik antara semua agensi amat penting bagi memastikan tidak berlaku pertindihan tugas ketika operasi menyelamat dan misi bantuan kepada penduduk terkesan. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada sesi sembah taklimat berkenaan langkah persediaan menghadapi banjir oleh agensi kerajaan di Istana Negara. Pada sesi berkenaan, Seri Paduka berkenan menerima menghadap Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Datuk Insinyur Dr. Mat Nasir Mat Noh dan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM Datuk Solehuddin Al-Yubi Zakaria. Hadir sama Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid dan Timbalan Ketua Pengarah NADMA Datuk Khairul Syahril Idrus. Perkembangan banjir di 5 negeri menerusi portal bencana NADMA, setakat pukul 8 malam lebih 2,500 penduduk terjejas kini berlindung di 22 pusat pemindahan sementara. Unit Peneraju Agenda Bumiputera teraju mahu nilai kontrak sekurang-kurangnya 60% diperuntukkan Syarikat Digital Nasional Berhad DNB kepada Syarikat Bumiputera. Ia merangkumi penglibatan dalam aktiviti pembekalan, peralatan dan perkakas infrastruktur perkhidmatan 5G nasional. Menerusi kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Datuk Mat Silmi Abdul Rahman berkata golongan Bumiputera yang mempunyai kepakaran dan merit harus diberikan peluang turut serta dalam pembangunan digital negara. Teraju turut mencadangkan penubuhan unit pembangunan Syarikat Bumiputera dan Jawatankuasa Agenda Bumiputera selain unit Bumiputera dalam pengurusan projek di dalam DNB. Menerusi sesi perbincangan kumpulan berfokus, Teraju telah mengenal pasti isu berkaitan termasuk tenaga kerja tempatan, kos latihan, pensijilan, permit, peralatan selain bebanan modal kerja Syarikat Bumiputera. Sektor ekonomi digital berpotensi menghasilkan lebihan operasi kasar bernilai RM338.78 bilion dengan 427,138 peluang pekerjaan menjelang 2030. Seperti digariskan Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030 TPB 2030. 61,002 unit kenderaan dijual pada Oktober 2022. Daripada jumlah itu, 54,498 merupakan kenderaan penumpang manakala 6,504 unit kenderaan komersial. Kenyataan Persatuan Automotif Malaysia menjelaskan prestasi itu disokong tempahan tertunggak pengeluar kereta. Bagaimanapun, jumlah tersebut lebih rendah berbanding 67,659 unit pada September. Momentum positif terus dicatat industri otomotif tempatan dengan jumlah keseluruhan industri TIV kekal di atas 60,000 unit sejak Ogos lalu. MAA yakin mampu mencapai sasaran TIV 630,000 unit kenderaan menjelang hujung tahun ini.
Penganjur bagi penggambaran filem atau persembahan artis luar negara digalakkan untuk turut sama membabitkan penglibatan artis dalam negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, ia sebagai langkah mempromosi bakat tempatan secara tidak langsung turut menaikkan industri seni dan kreatif negara. Tapi kita jangan lupa juga artis tempatan. Sebab tu saya galakkan sebaik-baiknya bila kita jemput artis luar negara, jemputlah artis dalam negara sebagai buat opening lah. Yang penting exposure tu ada pada mereka. Jadi selain daripada kita menggalakkan kehadiran artis luar negara, tapi kita juga nak tidak lupa untuk mempromosikan artis dalam negara itu. Beliau berucap di Majlis Agensi Permohonan. Sukan SEA 2023 di Kemboja, Majlis Sukan Negara MSN optimis kontingen negara mampu meraih pencapaian lebih baik pada tamasya tersebut berbanding edisi di Hanoi, Vietnam Mei lepas. Perkara tersebut disuarakan Timbalan Ketua Pengarah MSN Strategik Suhardi Alias. Jelas beliau, kontingen negara telah membuat persediaan awal termasuk melaksanakan pemilihan atlet pada Mac 2020 bagi mengharungi tamasya Dwi tahunan yang dijadual berlangsung 5 hingga 17 Mei 2023. Ada beberapa komponen yang kita akan lihat. Terutama we will strengthen, kita akan kuatkan lagi khasnya tumpuan kepada sukan-sukan yang menunjukkan pencapaian yang luar biasa pada sukan SEA yang lepas di Hanoi, dan manakala sukan-sukan yang tidak menunjukkan pencapaian yang membanggakan, kita tidak berputus asa. We will make sure that kita akan memberikan beberapa bantuan yang kita boleh berikan untuk memastikan mereka ini bangkit untuk membawa cabaran negara. Beliau yang ditemui pada Perhimpunan Atlet Fasa 1 Sukan SEA Kemboja 2023 di Bukit Jalil, hari ini turut menjangkakan sasaran pingat hanya dapat diumumkan sebulan sebelum edisi ke-32 itu bermula. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Mansyah Abdul Jalil optimis atletnya yang beraksi dalam acara Padang mampu menghadiahkan pingat emas pada tamasya tersebut. Jelas beliau, antara sandaran utama olahraga bagi merealisasikan sasaran 10 pingat emas ialah seperti jago lempar cakra negara Muhammad Irfan Samsudin, atlet lompat kijang dan lompat jauh Andre Anura serta Nur Sarah Adi yang beraksi dalam acara lompat bergalah. Peringkat awal ni kita atlet semua dah mula berlatih pada bulan Oktober lagi sebagai persediaan awal, dan sekarang ini dalam fasa terakhir persediaan spesifik, dan kemudian kita akan meneruskanlah kejuaraan yang saya ada untuk tahun ini, khususnya yang terdekat ni di Inotex lah, BJSS pada bulan 12 nanti, satu benchmark lah. Persatuan Bola Sepak Universiti Malaysia MUFA akan memberi fokus kepada saingan Liga Amatur Malaysia FFL biarpun mendapat tawaran beraksi di Liga Simpanan musim depan. Jelas Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik KPT Datuk Dr. Pekan Ramli pihaknya kini dalam usaha memperkasakan produk Liga IPT. Pasukan Malaysia Universiti sebenarnya mendapat 2 tawaran untuk beraksi dalam Liga Simpanan, tetapi kita belum membuat keputusan akhir lagi, tetapi kita yang pastinya kita tetap akan memberikan tumpuan kepada penyertaan kita dalam Liga M3. Datuk Dr. Pekan ditemui pada sidang media kejohanan bola sepak Pra-U Cup 2022 di Putrajaya. Kejohanan yang memasuki edisi kedua itu akan disertai 4 pasukan, antaranya Akademi Mohtadahari AMD, Akademi Bola Sepak Felda, Akademi Bola Sepak Terengganu dan MUFA. 73 atlet yang juga pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA menerima insentif keseluruhan berjumlah RM26,000 bagi menghargai pencapaian mereka di pentas kejohanan sukan sepanjang tahun ini.
Mereka diraihkan dalam satu majlis kecemerlangan Sukan UNIZA 2022. Pada majlis tersebut, pelajar ijazah sarjana muda pengimejan perubatan Iman Aisyah Nur Azam menjadi penerima insentif tertinggi iaitu RM5,400 susulan kejayaan meraih pingat emas dan gangsa acara memanah Sukan Universiti ASEAN 2022 di Ubon Ratchathani, Thailand. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Hafiz Yusof, penghargaan itu penting bagi meningkatkan lagi motivasi dalam kalangan pelajar UNIZA. Dari segi pencapaian, ya mungkin kita masih lagi bergerak ke arah yang lebih baik. Tapi bagi saya 2022 ini adalah satu platform permulaan yang agak cemerlang bagi UNIZA dan juga semua atlet-atlet UNIZA. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat, menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana, menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my #myPRU15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.